Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Demikian pengurusi surau yang kuasa, tuan imam, para asatizah muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah berikan masa dan kelapangan untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulakan buku yang ditulis oleh Abdul Majid Aziz Az-Zindani, yang merupakan seorang ulama Yaman yang terkenal, yang mengasaskan sebuah universiti yang di Sana'a, Universiti Jami'atul Iman, yang pada sekarang ini dan seminggu ini telah pun dikuasai oleh pihak Syiah Houthiyah. Dalam seminggu ni yang telah dikuasai, dan pelajar-pelajar kita yang belajar di sana telah pun berpindah daripada tempat untuk pergi ke embassy, kedutaan, sebab kawasan itu telah pun dikuasai oleh golongan Syiah. Jadi Jami'ah Iman itu, Syekh Abdul Aziz Majid Az-Zindani, sekarang umurnya dalam 70 lebih, 70 berapa, 75 itulah, tahun 38, akhir pada tahun 38. Kemudian dia pernah belajar di Mesir, mengaji tak habis dalam bidang sains. Kemudian dia belajar agama dan membawa suatu Jamaah Ikhwan Muslimin di Yaman dengan nama Hizbul Islah, ataupun juga dipanggil dengan Tajammu'ul Islah Al-Yamani, ataupun parti Islah, parti kebajikan rakyat Yaman. Dan dia telah merupakan sebuah universiti pada sekitar 10 tahun yang lalu, setahun 90-an kalau tak saya, di mana universiti ini ditubuhkan dengan hasrat untuk melahirkan para ulama. Jadi dia punya manhaj pengajaran itu, dia tidak dia tak menumpukan untuk menjadi ahli akademik untuk bekerja, dia melahirkan ulama. Dan ada juga pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Jami'ah Iman. Jadi hampir dengan Jami'ah Iman itu ada satu universiti namakan dengan Universiti Teknologi, Universiti Teknologi Yaman, yang berhampiran dengan Universiti Iman itu. Jadi ramai juga pelajar Malaysia yang belajar di sana, di Universiti Jami'ah Teknologi itu. Antaranya yang mungkin tuan kenal adalah Syed Nur Hisham, yang belajar di Jami'ah Teknologi itu. Dan bila mereka belajar kat sana, Jami'ah Teknologi itu diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, dan juga diiktiraf sebab silibusnya standard lah dengan universiti-universiti yang lain di seluruh dunia. Maka pelajar kita belajar kat sana dapat sijil, dapatlah jazah saja muda dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, pelajar-pelajar kita yang belajar di sana, Jami'ah Teknologi itu, Universiti Teknologi itu turun belajar menadab kitab di Jami'ah Iman. Sebab Jami'ah Iman ni macam pondok lah, macam pondok modern lah, kan? Dia ketika pondok moden yang menjadikan satu pendidikan yang kurang 10 tahun, yang bertujuan untuk melahirkan para ulama. Dia tak menumpukan kepada kepada nak melahirkan kata ada akademi tak. Dan itu dia punya, dan membawa manhaj seperti mana yang dibawa oleh Hasan Al-Banna. Ada sedikit unsur salafi di situ, tapi bukanlah salafi
yang semacam Wahabi yang ekstrim yang ada di Saudi itu sendiri. Itu dipanggil dengan Jamiah Iman yang dipimpin oleh Abdul Majid Aziz Zindani. Bila berlaku Arab Spring, berlakunya meribut politik di tanah Arab pada tahun 2012, 2011-2012, berlaku juga kegawatan politik di Yaman, tetapi tidak mengubah struktur yang agak mendasar di politik Yaman. Tukar orang lain tapi lebih kurang juga dah baik sikit lah daripada yang dulu. Baik sikit yang dulu. Jamiah Iman ini dan dia punya parti Hizbul Islah ini agak kritikal terhadap kerajaan yang sedia ada, sebab mereka ni adalah manhaj Ikhwan Muslimin dan kerajaan ni ialah sekular lah, kan? Tapi sekular yang baru ni baik sikit daripada yang lama. Walau macam mana pun kerajaan tidak begitu suka dengan kumpulan Jamiah Islah ini, sebab mereka disebab kritikal hantam kerajaan secara biasalah dalam suasana itu. Dan ada Syiah Houthiyah ini, Syiah Houthiyah ni adalah kelompok kecil yang dikatakan ditaja juga oleh Amerika sebab sebab pihak Jamiah Iman ini pihak yang kuat dia punya pengaruhnya dan membawa misi Islam, bendera Islam. Maka dikatakan bahawa Syiah Houthiyah ini ada kait-mengait dengan mereka, dan kerajaan pun tidak begitu melawan dengan Syiah Houthiyah ini, dan akhirnya mereka dapat menawan Jamiah Iman itu sendiri. Itu yang berlaku dalam seminggu ni, yang berlaku di Yaman. Jadi di Yaman itu ada Syiah, banyak Syiah, ada dua Syiah yang saya tahulah. Yang pertama Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni Syiah yang sebanyak di Yaman. Dia taklah semacam Syiah yang ada di Iran. Syiah Zaidiyah ni dia macam mazhab kita Syafi'i. Lebih kurang nak kata dekat, nak kata kuat tapi dekat dengan mazhab kita Syafi'i. Dan Syiah Houthiyah ni dia agak ekstrim. Dia katakan bahawa dia tak puas hati dengan kerajaan sebab kerajaan meminggirkan dia yang berada di utara Yaman, yang menyebabkan mereka memberontak angkat senjata di sana. Di Yaman senjata-senjata ni biasa. Senjata-senjata ni biasa. Kerajaan tak dapat mengawal sepenuhnya sebab masing-masing dengan puak masing-masing. Kalau sesiapa yang pernah belajar di Mesir atau yang pernah pergi Mesir ataupun anak dia kat Mesir, Mesir pun agak teruk. Kita lihat dia punya persekitaran suasana politik dia. Di Yaman lagi teruk. Kawan saya baru balik daripada Yaman juga lagi teruk suasananya, keadaan politiknya, dia punya caca merbahnya lagi susah, lagi teruklah dia punya keadaan sana. Orang isap ganja, isap apa nama ni, macam kita macam makan sirih tu lah, sirih ganja tu banyak kat sana. Tok Syekh banyak, yang ganja banyak. Kalau saya pun tak dapat nak bayangkan macam mana. Melainkan kalau pergi baru kita dapat bayang cerita boleh kita cerita gitu kan. Sampai yang pergi mungkin dapat gambaran. Saya pun tak nak pergi, tapi dibayangkan kalau orang sebut Mesir itu teruk, kat sana itu lagi teruk, mungkinlah dia dapatkan macam mana keadaan suasana yang tidak terurusnya sebuah negara yang banyak dipengaruhi oleh kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah ni banyak mempengaruhi mereka di sana. Kalau pergi jumpa dengan immigration, cakap aku ni ada beradik dengan kabilah, okey. Dia punya sistem gitu. Dia tak ada cerita apa nama dokumen ni dia jugalah. Tapi kalau sebut aku ni ada beradik, dia kena mengenai silsilah dengan keluarga dulu. Itu kira cepatlah laluan first line. First day. Itu yang apa nama ni di sana. Maknanya menggambarkan ketidak inilah yang ada di sana. Jadi ini buku yang ditulis oleh beliau, yang bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kerana Syekh ini dia juga merupakan antara pengasas Al-Quran dan sains. Ada satu pertubuhan Al-Quran dan sains cuba melihat sebab kerana dia ni latar belakang sains. Dia cuba untuk mengkaji Al-Quran dari perspektif sains. Majid Aziz Zindani dia gaji tak dapat.
Ngaji tak faham tu saya rasa bukan dia bodoh kan. Dia pergi kerja dengan ikhwan dan bergambar je lagu kan. Dia libatkan dia tak dapat fokus pengajian dia kan, sehingga kalau dia ngaji tak faham dia bodoh, takkan dia buat universiti. Dia ngaji kan, sampai buat universiti ni dia bukan orang bodoh kan. Mak Zubair yang buat Facebook tu ngaji tak faham universiti, tapi buat semua benda yang semua orang universiti guna kan. Okay. Jadi dia kata dalam mukadimah buku ni, Bismillahirrahmanirrahim, wahai pembaca, inilah buku pertama siri kitab Tauhid. Buku ini membicarakan tentang Tauhid menggunakan pendekatan yang sesuai dengan keadaan semasa. Saya cuba mengemukakan contoh-contoh supaya objektif yang dikehendaki digarap oleh Al-Quran serta disarankan oleh para ulama dapat dicapai. Objektif mengaitkan fakta agama dengan bukti daripada kejadian alam yang sememang terbaik. Pendekatan buku ini Tauhid banyak yang dibuat ini berdasarkan kepada cuba dikaitkan dengan bukti sains. Sebab sains ini perlu kepada pembuktian. Bila orang belajar sains mesti bukti. Kalau kita pergi hospital sakit, tanya tak mana sakit dia cek baru sah ada sakit. Kalau pergi jumpa Tok Bomo kan, tak tahu sakit tak mana, dia buih balik bawa air balik. Jadi pergi doktor dia pergi tengok cek kat mana sakit, bukti nampak sahih, dapat dikesan, dapat apa, itu sains punya pendekatan. Jadi pembuktian melalui sains ini, oleh kerana kita ni banyak berada dalam zaman sains, melihat bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala zaman sains ini, maka perlu untuk diyakinkan kita dengan pembuktian sains, pembuktian secara yang nampak. Malah Nabi Ibrahim pun sendiri sekalian, dalam satu cerita dan disebut dibadikan dalam Al-Quran Karim, beliau pun minta Tuhan tunjukkan bagaimana dihidupkan orang mati. Qala rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Wahai Tuhan aku, tunjukkan aku macam mana kamu menghidupkan orang mati. Nabi, bukan Nabi, Rasul lagi, minta kat Tuhan supaya Tuhan tunjukkan macam mana menghidupkan orang mati kan. Bukan tak tahu, bukan tak nampak kan. Bukan tak tahu ada orang mati, ada orang hidup, tapi Nabi Ibrahim minta kan. Dan Allah Ta'ala tanya, kamu tak percaya ke? Ya, aku percaya, tapi aku nak yakin hati aku. Maknanya kan, ada mungkin keraguan, mungkin tak nampak, tak sahih kan. Kita cerita tentang orang mati diazab dalam kubur, kita tahu, kita dengar kan, lagi tak terpakit terlolong daripada kubur tu, kita buat semacam je kan. Jadi sebab apa? Sebab mungkin tak nampak. Nabi Ibrahim minta, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan aku bagaimana kamu hidupkan orang mati kan. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr, kamu ambil 4 ekor burung, kamu tahu sana 4 penjuru, kamu seru panggil kan. Kamu ambil 4 ekor cincang, bagi mati, gaul tak sana sikit panggil. Bila kamu panggil 4 ekor tu datang kan. Itulah cara macam mana, wallahu a'lam. Itu kuasa Allah Ta'ala. Jadi sebab itu dalam ini Allah Ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, apakah mereka tidak melihat dalam alam langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan apa yang Allah telah jadikan sekali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan memikirkan bahawa mungkin telah dekat ajal kebinasaan mereka. Bila tengok alam, bila tengok ni kan, bila kita fikir aku ni bila kan, pokok pun dah lama berbuah pun akan mati kan. Kita tengok kita punya pokok, kita punya binatang pun dah lama dah besar-besar mati kan. Kita ni asa ayyakuna qataraba ajalu, mungkin bila dia tengok alam ni kan, bahawa kita akan rasa kita akan mati. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, maka kepada perkataan yang mana lagi kah mereka nak cakap macam mana lagi? Itu bahasa kita lah. Nak cakap macam mana lagi? Bila kamu tengok alam ni, kamu dah tak nak terima lagi, nak cakap macam mana lagi? Sebab itu dia mulakan mukadimah buku ni dengan ayat ini, menggambarkan bahawa penting untuk kita melihat bukti-bukti kebesaran Tuhan ni, bukan kita tak tahu, tapi untuk kita yakin
Iman ni berkaitan dengan, bukan berkaitan dengan tahu. Iman berkaitan dengan keyakinan. Kalau berkaitan dengan tahu, ramai orang tahu. Yang penting dah berkaitan dengan keyakinan. Baru ni saya pergi ke pusat sains negara, PSN, pusat sains negara kat Bukit Kiara. Masuk RM5 lah, masuk seorang budak RM2 masuk pusat sains negara. Banyaklah kunci sains lah, gini. Budak-budak ni macam-macam lah tanya, budak-budak kita kalah jawab lah. Mengajar mereka bawa dibukti dengan sains dan kita dedahkan ini Tuhan yang buat, ini akhirnya buat. Penting untuk budak didedahkan dengan benda itu dan akhirnya kita kaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza antara kita dengan barat ialah kita kait dengan Tuhan. Beza barat, dia tak nak kait dengan Tuhan, dia kaitkan ini adalah kejadian alam. Ini adalah kejadian alam. Ini adalah kejadian alam. Dia tak kaitkan dengan Tuhan. Tuhan bagi mereka ialah kepercayaan. Dia tak ada kait Tuhan menciptakan ini, Tuhan menciptakan itu, tidak dikaitkan dengan kepercayaan mereka. Ayat yang lain seterusnya disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya bagi penciptaan langit dan bumi dan perselisihan siang dan malam merupakan tanda kepada orang yang mempunyai hati. Orang yang tak ada hati, dia tak ada apa-apa. Tengok siang malam semacam je. Orang yang ada hati, kerana cara orang melihat ni ada beza. Ada orang melihat dengan penglihatan yang zahir, ada orang yang melihat dengan penglihatan nafsu, ada orang melihat dengan penglihatan ilmu, ada orang yang melihat dengan penglihatan mata hati. Orang yang melihat dengan pendekatan nafsu, dia tengok, mungkin dia tengok seronok. Orang yang melihat, dia tengok Allah macam seronok. Itu penglihatan dengan penglihatan nafsu. Ada juga orang melihat dengan penglihatan mata zahir. Dia tengok ni apa, ubah ni kecil ke, ni besar ke, penglihatan zahir. Ada orang melihat dengan penglihatan sains. Baca, dia tengok alam ni macam mana dia jadi begini, macam mana dia jadi ini. Itu penglihatan sains. Ada orang melihat dengan penglihatan mata hati. Dia melihat, Allah jadikan apa sudahnya aku ni, apa nasibnya aku ni. Itu melihat dengan penglihatan mata hati. Sebab tu ayat ini disebutkan bahawa liulil albab merupakan tanda menjadi pengajaran kepada orang yang mempunyai hati. Orang yang tak ada hati, dia tak kisah. Orang Melayu ada satu kisah sanubari. Hati sanubari. Tanya doktor, kat mana hati sanubari? Tak jumpa. Ada punya singgah lain, hati sanubari. Ini orang-orang tasawuf lah jumpa dengan hati sanubari. Ada jumpa hati sanubari. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang-orang yang nak melahirkan hati ni, nak melahirkan dia yang sentiasa ingat Allah Ta'ala, yang semayang, yang puasa, qu'udan wa ala junubihim, yang selalu bangun malam, tidur, dan dia sanggup ingat Allah Ta'ala, akan duduk diri diam semua. Wa yatafakkaruna fi khalqis, dan memikir tentang kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguhnya kamu tidak menjadikan sesuatu ini dengan sia-sia. Jadi sebab itu ini cara ataupun orang yang mempunyai hati, dan cara inilah, menggunakan kacamata inilah kita melihat alam. Ini berlaku bukan sebab ini sebab Allah Ta'ala. Ini berlaku dengan sebab ini dengan sebab Allah Ta'ala. Bila dikaitkan dengan Tuhan, barulah lahirnya rasa pergantungan dengan Tuhan. Bila lahirnya rasa pergantungan kita dengan Tuhan, itulah tanda keimanan. Kalau tak ada rasa pergantungan dengan Tuhan, sama je antara kita dengan orang putih, dengan orang Mak Saleh, dengan Cina, dengan apa. Dia pun nampak juga berlaku. Dia pun tengok juga alam. Dia pun nampak juga benda ni berlaku. Cuma bezanya kita ialah bila kita ada rasa pergantungan dengan Allah SWT, rasa bergantung itu hati. Nak baik hati, inilah cara nak bersih hati, baca Quran, apa semua ni, nak membersihkan hati. Tidak mementingkan dunia, tidak mementingkan jemaah, mementingkan apa semua ni, adalah cara untuk membersihkan hati. Orang yang terlalu dengan hiburan itu tidak menyucikan hati. Itu mengeraskan hati. Bukan tak boleh hiburan. Sebab bukan tak boleh hiburan boleh, tapi banyak hiburan dia tidak membersihkan hati. Makan pun sama.
Kan? Bukan tak boleh makan, tapi kalau banyak sangat makan, suka makan saja, dia tidak membersihkan hati. Dia akan menyebabkan hati yang tak elok, menyebabkan kita ni rasa nak memuaskan nafsu, kan? Bukan tak boleh hiburan, tapi berpada-pada sebab yang membanyakkan makan, dia akan jadi badan yang berat, akal tu semua tak ingat pada Tuhan. Itu juga hiburan. Sebab itu kenapa orang tidak suka kepada hiburan? Orang Islam bukan masalah tak suka kepada hiburan, kan? Hiburan tu adalah harus. Cumanya bila katakan begini katakan begini, orang yang walaupun asalnya harus, tetapi orang-orang yang ingin mencapai tahap yang baik, dia cuba untuk mengambil benda itu sekadarnya. Sebenarnya benda ini dikaitkan dengan yang saya pernah sebut dulu, dengan akhlak, bab akhlak. Akhlak itu bagaimana? Orang yang baik ialah orang yang menjaga dia punya akhlaknya, kan? Bab hiburan makan kaitan dengan akhlak, bab hiburan berkaitan dengan akhlak, bab ni kita semua berkaitan dengan akhlak peribadi. Mengambil orang yang benda tu harus boleh, tetapi orang yang mempunyai peribadi yang baik, kan, dia perlu menjaga watak dan peribadinya, mengambil sekadar yang perlu. Sebagai contoh, contoh mudah untuk kita faham ialah tentang menutup aurat. Menutup aurat ni pada asalnya ialah pada bagi lelaki ialah antara pusat dengan lutut, kan? Siapa kata aurat lelaki kena pakai baju? Tak ada. Aurat lelaki bukan pakai baju. Aurat lelaki antara pusat dengan lutut, pakai sudah cukup. Tapi kenapa kita pakai baju, kena pakai elok? Sebab menjaga watak dan peribadi, kan? Walaupun benda tu harus, maknanya kata orang yang menjaga, orang yang lebih baik imannya, orang yang menjaga dia punya perwatakan dan dia punya peribadinya. Sama juga dengan mengambil benda yang makan, ambil sekadar yang sesuai, makan yang sesuai. Sama juga mengambil lebih hiburan, ambil yang sesuai, ambil yang supaya sesuai dengan akhlak dan peribadi. Orang nak jadi baik, kena jagalah yang sebegini. Orang yang tak kisah, jadilah macam tadi, nak ambil tak kisah, benda seharus. Tetapi kan, nak jadi baik, kenalah menjadi orang yang mengambil yang itu sekadar yang dia rasa perlu. Macam kita nak pakai baju. Kalau kita pakai kemerdekat, pergi jalan, pergi makan kedai, tak masalah. Dari sudut fake-nya tak ada masalah. Tapi pada masalah dari sudut akhlak ada masalah, kan? Sebab apa? Sebab tak mungkin kita nak tak tahu ada yang sanggup, tak lah. Maknanya itulah menjaga agama, kan? Menjaga agama bukan sekadar dari sudut pakaian saja. Menjaga agama dari sudut yang lain, dari sudut mengambil hiburan yang sesuai, kan? Kadang-kadang kita tak makan kedai tu, kan? Nampak macam tak sesuai sangat, bukan masalah, benda tu tak boleh. Tapi menjaga watak dan peribadi. Bukan kita tak mahu benda ni, tapi kita menjaga watak dan peribadi, menjaga agama itu sendiri. Jadi ini penting, sebab bila orang ada begini, kan, bila orang mempunyai menjaga agama ini, barulah dia akan dapat melihat sesuatu dengan pandangan tauhid, dengan pandangan iman, dengan pandangan ingat Tuhan, ingat Abu. Kalau orang yang main belasah ikutan je, kan, dia tak kisah dengan benda-benda yang sebegitu. Jadi kita nak jadi yang macam mana? Itu pulang kepada kita lah. Kita nak jadi biasa-biasa ke, ataupun kita nak menjadi luar biasa ke, ataupun kita nak jadi apa? Itu pulang kepada kita, kan, nak jadi orang baik. Tentunya kalau kita memilih orang, kita memilih orang yang baik, kan. Kalau kita nak jadi pemimpin, jadi pemimpin yang baik. Kalau kita nak jadikan dia imam yang baik. Takkan imam tak baju kalau kita nak elakkan jadi imam? Tak mungkin, kan. Jadi begitulah kita dalam soal sedemikian. Antara yang terbaik, untuk itu para pembaca akan mendapati beberapa fakta sains berkenaan alam buana ini yang belum diketahuinya. Dengan ini kejahilan yang sepatutnya tidak menghalangnya daripada merujuk, kan? Maknanya dia buku ni kawan-kawan dapat memudahkan orang lah, dia kata. Antara cara terbaik mempelajari ilmu ini dengan mengemukakan contoh dan menggunakan pelbagai alat bantu mengajar. Bahasa mudah, idea yang benar seperti yang mudah difahami adalah perkara yang dapat diperlukan dalam usaha memantapkan akidah jiwa manusia. Jadi salah satu daripada caranya untuk pembuktian. Boleh kita datang, tuan-tuan kena iman dengan ini. Percaya tak percaya, kena percaya juga. Boleh begitu. Tapi manusia ni dia tak mau begitu. Dia ada dia punya rasional dan akal. Kenapa?
Kenapa aku kena fikir gini? Kenapa? Sekiranya dapat dipuaskan kenapa itu, kan, barulah dia akan yakin sebaiknya. Kalaulah kita suruh orang pergi kat rumah tu, pergi rumah kedai, pergi. Dia pergi, kenapa? Pergilah. Kan? Jadi ada orang tertanya-tanya dalam kepala dia, pasal apa aku kena pergi? Sebab apa benda yang aku kena ambil? Pergilah dulu. Kan? Di kalau askar lain, askar pergilah. Kata dia cakap, kan kita ni kan, maknanya askar tu secara paksaan. Iman ini bukan dipaksa. Kita tak dipaksa datang ke masjid. Kita tak dipaksa datang ke surau. Kita tak dipaksa nak semayang. Kita tak dipaksa, tak ada yang memaksa kita. Maknanya kalau tak semayang, sakit. Kalau tak semayang dia jadi sawan, tak ketahuan. Tak. Kan, tak nak semayang pun ikut. Kenapa kita semayang? Sebab kita yakin. Bagaimana datang keyakinan? Datang keyakinan hasil daripada kita belajar dulu, kita tengok, kita buat gini. Datanglah keyakinan. Keyakinan itulah yang akan mendorong kita. Lagi kita tengok dengan pembuktian, lagi kita yakin. Lagi dengan pembuktian, lagi kita yakin. Belajar tauhid ada dua. Dari tauhid disebutkan tadi, ilmu tahu satu, kan? Satu keyakinan itu satu. Tahu, yakin nombor dua. Tak semua orang tahu tu yakin. Tapi kalau yakin dengan benda yang dia tak tahu, itu lagi masalah. Yakin dengan benda dia tak yang benda dia tak tahu, dia memang yakin dia. Itu lagi susah. Dia nak pergi banyak pokok, dia yakin ada kita dahan tu. Dahan nampak kuat, tapi dahan yang sudah pun yakin tapi tak tahu je pakai, masalah juga. Kan? Jadi tahu tu penting, keyakinan itu datang nombor dua. Keyakinan tanpa pengetahuan masalah. Kamu, dia kata apa? Wahai saudara Muslim, dia kata, kamu hendaklah mengetahui bahawa ilmu tauhid adalah asas agama. Sekiranya kamu tidak mengetahuinya, kamu tergolong orang yang buta, yang menganut agama tanpa sebarang pedoman. Kita banyak dalam masyarakat kita ikut agama, yakin yang pertama yang jahil. Masyarakat kita banyak ikut agama secara ikut-ikutan satu. Kemudian dia ikut agama, kan, dengan emosi. Itu masalah yang kedua, dengan emosi. Satu. Baru ni dalam sehari dua ni lah kecoh pasal kalau kecoh adalah bincang sikit pasal pegang anjing. Ada budak-budak kat sekolah di Johor. Saya okey budak kat Johor yang pegang anjing lah, pegang nama anjing. Sebab adalah seorang dia kahwin dengan mak saleh Islam, bela anjing, kan? Dan budak-budak ni balik daripada sekolah, lalu depan rumah dia, pegang anjing tu pun jinak berapa kali lah, budak-budak pegang, tak takut. Jadi timbul sikit isu lah, kan? Sebab apa? Sebab anjing. Orang Melayu, anjing ni very allergic lah. Allergic dengan anjing. Kita anjing ni, kan, dari sudut Islam, kan, anjing ke babi ke, tak masalah. Dia najis. Dia macam tai ayam, macam dia najis. Tapi najisnya itu bukanlah haram untuk kita pegang. Anjing babi ni dia najis, tapi bukanlah haram kita pegang. Haram ke pegang tai ayam? Tak haram. Dosa tak? Tak dosa. Tapi kalau tak ada sebab, buat apa pegang? Begitu. Sama je dengan babi. Pegang salah lah? Tak salah. Tapi kalau tak ada pasal-pasal apa-apa, selfie pula dengan babi, itu tak boleh lah, tak ada sebab, kan? Jadi isunya kat situlah pemahaman itu. Memanglah masyarakat kita mungkin tak berapa biasa dengan anjing, sikap Melayu kan, tak biasa dengan anjing, tapi tidaklah sampai pegang anjing itu satu benda yang haram. Orang nak bela tu cerita bab dua lah, kan? Tapi pegang tu tak haram, nak peluk pun tak apa, kan? Tidaklah haram, cumanya tak ada sebab apa-apa nak peluk, buat apa, kan? Biar peluk benda lain, peluk anjing dia buat apa. Itu dia punya isu kat situ. Timbullah mana-mana kecoh lah, maknanya tentang datang berkenaan. Jadi orang yang ikut agama, kan, orang yang mungkin Melayu, dia anggap benda ni apalah, dia kata apa dengan anjing pun semua. Yalah, betul satu dia punya rumutan tu betul. Tapi kita kena faham bahawa pegang benda tu tidak berdosa, kan? Tapi kalau tak ada apa-apa hal, buat apa nak pegang? Isunya begitu, kan? Itu tak isu anjing lah.
Sama juga dengan babi. Masalahnya orang buat benda-benda yang tak faedah. Itu dia punya isu. Itulah budak-budak balik ke anjing pun semua kan. Itu isunya kan. Tapi entahlah kan. Okay, sebaliknya jika kamu memahami ilmu ini, kamu akan menjadi Muslim yang kuat imannya dan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita mempunyai kefahaman, maka kita akan ikut kita punya agama ni secara kefahaman, insya-Allah kita akan mudah. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Adakah orang yang mengetahui Al-Quran yang diturunkan dari Tuhanmu, wahai Muhammad, perkara yang benar, sama dengan orang yang buta hatinya? Sungguhnya orang yang mahu memikirkan itu hanyalah orang yang berakal sempurna. Satu lagi ialah bab kenuri orang mati dan sebagainya. Pun satu isu yang dah lama lah kan. Tapi masalahnya ialah bila kefahaman yang selalu kita ikut ialah bila nak kenuri mesti kat rumah dia, nak baca tahlil dekat rumah dia, baca tahlil kat surau tak sampai, baca tahlil dekat dia tak sampai, kena baca kat rumah, kat rumah kan. Itu masalah. Apalah kita baca kat surau lah ramai sikit, kat rumah tu pergi makan dia tak baca kat rumah dia baru sah. Masalah ni kan, itu pun masalah ni kefahaman tentang perkara sedemikian. Jadi saya taklah marah, kita bukanlah mana masalah, tapi masalah kefahaman disebabkan oleh turun-temurun tentang perkara tersebut. Sekiranya ilmu ini dan ilmu lain memberi manfaat kepada kamu, maka menjadi kewajipan untuk kamu mengajarnya kepada keluarga dan sahabat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi secara umumnya kita katakan bahawa kan, tauhid penting untuk diyakinkan dengan pembuktian yang kita rasa, sebab pembuktian itu akan menyebabkan kita semakin lazat kan. Macam orang ibadat, macam mana ibadat akan melahirkan kelazatan kan? Disebabkan ibadat tu mungkin akan lahir bagi dia keyakinan bagi dia. Contoh orang lain ada orang yang bayar, yang bagi derma, dia bagi derma dia rasa dapat lagi, dia rasa dapat lagi kan. Timbul keyakinan bahawa derma ni sangat penting bagi dia kan? Kalau tak derma kan, bila derma dia bagi RM10 dia akan dapat pulangan. Bukanlah dapat RM10 dia dapat benda lain yang mungkin dia rasa mudah senang dengan benda tersebut misalnya kan. Ataupun dia sembahyang, dia akan rasa dapat keyakinan, dapat rasa kan, keyakinan dapat rasa itu kan, itu dah dapat pembuktian, dapat Tuhan berikan kepada bukti. Ada pun orang yang sembahyang tapi tak ada apa-apa, orang yang ibadat tak ada apa-apa, dapat ni mungkinlah kemanisan itu tak rasalah. Kemanisan ni tak semua orang rasa kan, tak ramai orang sembahyang tak mesti dapat kan. Sebab itu dia benda ni dah hasil daripada keyakinan, dan keyakinan itu dibentuk atas paksi tauhid. Keyakinan itu supaya benda yang betul, dia punya cara berfikir yang betul. Seterusnya kan, pasal 1, ilmu tauhid. Apakah definisi ilmu tauhid? Kita pun dah ngaji tauhid dah 2 tahun dah ngaji tauhid kan. Kita ulang kaji semula tauhid. Tauhid ilmu yang bahaskan membuktikan kebenaran akidah Islam. Kalau kita saya sebut dulu, ialah tauhid daripada perkataan wahid, maknanya satu, mensatukan Tuhan. Formula kita mensatukan Tuhan. Apa-apa yang kita buat semata-mata kerana satu. Kalau 2, syirik. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Satu. Perbahasan tersebut disebutkan dalil akli, akal dan naqli. Ada pendekatan sebagian daripada ulama dan juga kitab-kitab menggunakan ayat Quran kan. Qul huwallahu ahad, Allah tu asa kan, Allah berkuasa. Itu satu pendekatan kan, menggunakan pendekatan ayat Quran. Ayat Quran sebut begini, itu pendekatan ayat Quran. Pendekatan yang kedua, pendekatan mesti pembuktian. Ini rasional, menggunakan akal, rasional. Orang yang terlibat dengan dunia sains sepatutnya dia lebih yakin dengan Tuhan. Kalau orang yang terlibat dengan dunia sains tak yakin dengan Tuhan, itu cara kefahaman tentang sains itu bermasalah. Orang yang terlibat dengan sains, kita kan, sebab sains itu adalah Islam dan semua ni adalah ilmu Islam berlaku.
yang diyakini dapat menghapuskan segala keraguan. Yang penting bagaimana dapat menghapuskan segala keraguan. Saya yakin di kalangan kita semua yakin Allah Ta'ala itu satu, Allah Ta'ala itu berkuasa. Tapi tahap keyakinan itu mungkin tidak sama. Mungkin ada tuan-tuan yang lebih yakin, jauh lebih baik keyakinan daripada saya, kan? Ada yang mungkin di kalangan kita yang mungkin tak berapa nak yakin mana, kan? Sikap tak yakin dengan agama ini dah perangai orang Yahudi. Yang cerita orang Yahudi ni dah cerita perangai orang yang tak yakin dengan agama. Bila Allah Ta'ala kisah Allah Ta'ala suruh sembelih lembu, kan? Dalam surah Al-Baqarah suruh sembelih lembu. Lembu macam mana? Nak apa-apa? Tak yakin dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, bila Allah Ta'ala suruh letakkan mereka di Tur Saina, di semenanjung Sinai, turun tiap-tiap hari Allah Ta'ala turunkan dengan madu dan juga dengan burung, dengan burung mana wasallah, burung puyuh, kan? Tiap-tiap hari Tuhan turun. Tak yakin dengan Allah Ta'ala. Azan suatu. Jadi tok guru ataupun tok guru kepada orang yang tak yakin kepada Islam ini, orang yang tak yakin kepada Islam ini ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka Allah Taala telah perintahkan supaya tinggal di Sinai itu, kan, dan Allah Taala berikan kepada mereka madu dan juga burung puyuh. Tiap-tiap hari ada, kan, tiap-tiap hari ada. Tapi mereka ni selalu berkata-kata dalam hati mereka, kalau buatnya tak turun macam mana? Kalau esok puyuh tak ada macam mana? Kita nak makan apa? Sebab benda tu nampak semacam anugerah, nampak turun-turun, kan? Pagi pergi. Kalau pergi tak ada macam mana?
Jadi kan, sikap mereka ya jangan risau Nabi jangan risau, ada tiap-tiap hari ada, jangan risau kan. Tapi sikap tak yakin kepada Islam, tak yakin kepada perintah Allah Ta'ala itu menyebabkan mereka pergi tangkap, pergi sembelih, simpan. Taruh, buat macam tiai pun nanti air lah. Macam itulah, sehinggalah daging menjadi busuk kan. Dan mereka minta supaya mereka nak tanam buah, nak tanam kacang, nak tanam bawang putih, nak tanam. Kenapa tanam? Sebab nampak. Besok kita tanam, kemudian nampak tumbuh, yakin betul benda tu ada. Kan? Sebab apa? Sebab tak yakin dengan perintah Allah Taala. Ini perangai-perangai Yahudi. Kan? Orang kita yang juga tak yakin kepada Islam, sama juga panggil macam orang Yahudi lah. Kan? Yang tak yakin kepada ekonomi Islam, yang tak yakin kepada hukum akal Islam, yang tak yakin dengan apa, yang tak berapa yakin tapi tak berapa kan, tak berapa sangat. Itu tahap keyakinan tu tengoklah tak berapa sangat yakin dengan ini. Itulah panggil contoh-contoh yang dibawa oleh Al-Quran, cerita orang Yahudi. Tak yakin dengan sedekah, tak yakin dengan derma, tak yakin dengan rezeki Tuhan, tak yakin dengan penyelesaian yang Allah berikan itu. Ini adalah panggil orang Yahudi yang Allah Ta'ala abadikan Al-Quran untuk peringatan kepada kita bersama. Macam mana undang-undang Islam dapat? Tak mungkin, tak logik. Tiba-tiba Tuhan nak bagi minyak banyak, mudah aja. Kan? Saya jumpa dengan seorang ahli geologi kan, yang kerjanya gali minyak. Kan? Dia kata kan, saya punya saya punya research saya kan, dia kata minyak ni dah memang nak habis. Sebab bila kami pergi gerudi di laut kan, memang banyak tak jumpa minyak tak pun ada. Tak pun ada. Tidakkah benda itu kuasa Allah Ta'ala yang boleh membanyakkan minyak dan boleh mengurangkan minyak? Katanya wallahu alam, di Brunei lagu minyak sangat banyak. Cucuk dia keluar tengah minyak, keluar minyak. Kenapa? Sebab Tuhan bagi rezeki, Tuhan bagi. Ini tahap keyakinan kepada agama ini kan, adalah perintah daripada Allah SWT. Cuma pembuktian itu memanglah, pembuktian itu bagi kita orang Islam perlu kepada keyakinan. Kepada orang kafir memanglah mereka tak yakin dengan benda-benda yang usul-usul. Mana mungkin dia kata tak logik kan. Kita ada reserve sikit tentang keyakinan kita, pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita memanglah kena buat kerja, kena pergi korek sana korek sini, tapi walau macam mana pun kita ada pergantungan harap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuktikan tahap orang panggil dengan keyakinan kita dengan agama, insya-Allah. Dulu kan, masa zaman-zaman saya sekolah kecil-kecil tu, orang tak yakin dengan sekolah agama kan. Dah tak pas sekolah sekolah kemasaan, baru nak masuk sekolah agama kan. Zaman saya sekolah tuan kan, satu kelas tingkatan 1 tu kan, masa tu bukan tingkatan 1, kelas 1 kan. Yang satu kelas dengan saya ialah budak tingkatan 5, budak tingkatan 3 kan. Sebab apa? Dah tak ada nak ke mana. Masa tu SRP, dah tak ada duit SRP, nak sekolah-sekolah juga masuk sekolah Arab. Jadilah budak-budak Arab ni budak yang suka mencuri suka mempati, suka benda masa saya sekolah tu kan. Sekolah masa tu ya Allah, teruk lah sekolah tu, memang tak nampak macam sekolah lah, teruk lah sekolah tu. Tapi maknanya kan, masuk sekolah tu semua yang dah tak ada ke mana dah, masuklah sekolah Arab kurang-kurangnya dapat kenal lah alik sahabatannya tu pun jadilah kan. Dia tak kenal langsung kan. Itulah cerita. Sebab apa? Sebab orang tak yakin, kurang keyakinan kepada agama. Anak-anak yang dapat excellence nak masuk buat sekolah agama ni, ambil penyakit Islam ni, macam tak berapa kan. Excellence dapat 10A, dapat 20A kan, 15A, sekolah mana kan, jadi doktor, jadi apa benda kan. Nak jadi ustaz ni dah tak ke mana, dah tak boleh ke mana, masuk ustaz kan. Dia jadi macam tu. Sebab apa? Sebab tak yakin kepada kurang yakin kepada bidang-bidang ini. Sedangkan untuk sekalian kan, kesemua benda ini bukanlah kalau semua jadi ustaz berlaku susah juga kan. Jadi maknanya tahap kita nak tengok kecenderungan masyarakat kita kepada Islam itu sendiri. Cakap doktor orang percaya 100% cakap doktor. Cakap ustaz orang percaya 50% je. Betul tak? Cakap doktor percaya 100% orang percaya cakap doktor kan.
Dah ustaz, pakcik kena begini, kena makan ubat ni, dia percaya 100% dia percaya. Cakap ustaz 50% bayar nak percaya. Betul ke ustaz ni? Kan? Ni masalah kepada masyarakat kita begitu. Sebab apa? Sebab korang yakin kepada agama. Sebab agama ni benda tak nampak. Doktor benda nampak. Kan? Ini masalah. Dan perangai orang tak yakin kepada agama ni, kita ingat bahawa ni perangai orang Yahudi. Kan? Perangai orang Yahudi, perangai tak yakin kepada agama. Orang Islam yang perangai begitu, tu ada beradik Yahudi dah. Bidang perbahasan ilmu tauhid. Apakah bidang perbahasan ilmu tauhid? Ilmu tauhid bincangkan beberapa bidang. Yang pertama, keimanan kepada Allah Ta'ala. Nampak mudah keimanan kepada Tuhan. Pengesaannya serta pengikhlasan diri dalam ibadat serta menjauhkan diri daripada syirik. Yang pertama. Yang kedua, kepada Rasul, Rasulullah yang membawa petunjuk ilahi. Sifat yang wajib mereka bercakap benar, imanah, serta sifat yang mustahil bagi mereka, berdusta, khianat dan sebagainya. Yang ketiga, beriman dengan semua kitab. Yang keempat, beriman kepada malaikat. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. 6 perkara ni merupakan paksi tauhid. Perkara ini tuan sekalian, 6 perkara kita pun belajar daripada kecil dulu, daripada sekolah, daripada tak masuk sekolah lagi dah belajar 6 perkara ini. Jadi kita tuan sekalian bukan sekadar masalah tahu saya sebutkan tadi, tapi adalah masalah keyakinan. Yang kedua ialah Tuhan bagi 6 perkara ni bukan saja-saja. Tuhan bagi iman dengan 6 perkara ni ada sebab dan ada dia punya masalahnya, kan? Dan 6 perkara inilah yang akan membentuk kita punya sebagai parameter, sebagai kita kata pengukur kepada untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Iman kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita beriman dengan Tuhan? Kenapa Allah Ta'ala itu satu? Kenapa Allah Ta'ala itu tak nampak? Kenapa Allah Ta'ala itu akan nampak di akhirat? Itu persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Kenapa Allah Ta'ala itu mesti satu, tak dua? Kenapa Allah Ta'ala itu tak nampak? Kenapa Allah Ta'ala itu Tuhan yang akan boleh nampak ke akhirat pula? Itu mungkin antara persoalan fundamental yang dijawab, bukan dijawab dengan tahu, tapi dijawab dengan keyakinan. Sama juga kenapa Rasul, kan? Kenapa ada di kalangan manusia seorang yang ada special, the best, yang ada special di kalangan manusia, superior di kalangan manusia-manusia yang lain, yang menjadi menjadi petunjuk, yang menunjukkan Islam. Kalau tak ada, kenapa tak ada? Boleh ke tak ada? Kenapa tidak kita? Boleh tak manusia lain boleh sama macam dia? Macam Rasul Kahab? Rasul, kan? Kenapa Rasul? Itu yang kedua, kan? Keraguan Rasul ni tak begitu banyak lah, kan? Yang ketiga ialah keimanan kepada kitab, kan? Kenapa perlu kitab? Kenapa kitab tu kecil je, persoalan ni je? Macam mana kitab ni boleh? Kitab ni turun orang zaman dulu, kenapa tak zaman sekarang? Kenapa dia menjadi panduan? Sejauh mana dia boleh jadi panduan? Kan? Benda tu dijawab dengan keyakinan. Begitu juga lah dengan malaikat, dengan hari akhirat. Yang masalah kita yang paling besar ialah kita selain daripada itu, antaranya ialah berkaitan dengan qada dan qadar. Ini saya selalu ulang bahawa masalah orang zaman sekarang, kan, kurang beriman dengan qada dan qadar, dan dia beriman dengan seolah dia yang berkuasa, dia yang pandai, dia yang hebat, seolah dia yang menentukan segalanya. Kalau tak dapat, frust. Itu dia punya masalahnya. Dia rasa dia boleh buat. Ini antara 6 perkara ini tuan sekalian, sekiranya kita lihat daripada sudut tauhid ini, orang yang mempunyai keyakinan yang mendalam tentang 6 perkara ini, simple, tetapi dia perlu dijawab, bukan dijawab dengan tahu, tapi dijawab dengan keyakinan. Amana Rasul, firman Allah, amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun, semuanya beriman dengan Allah Ta'ala, malaikat, kitab, Rasul dan sebagainya lah. Jadi sekalian, keenam perkara ni merupakan paksi penting dalam keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang lain, kepercayaan lain yang tersasar ajaran sesat, yang timbul ajaran sesat sebab masalah tauhid. Ajaran sesat Rasul Kahab, ajaran sesat macam
Hasan anak harimau, ajaran sesat macam ayah pin, ajaran sesat kan. Itu ajaran sesat yang mudah dikenali. Ajaran sesat sekarang yang sukar dikenali tapi wujud di kalangan kita ialah orang yang sifat yang kurang yakin kepada agama. Ini masalah yang berlaku lah, kan. Kumpulan-kumpulan ajaran sesat macam ayah pin macam itu mudah dikenali. Sebab mereka ada grup sendiri, sebab mereka ada kumpulan sendiri, sebab mereka membawa duduk satu ni kan. Itu yang jenis tak semayang, semayang niat kan. Itu mungkin mudah kita kenali. Yang sukar nak dikenali dan menjadi penyakit common di kalangan orang-orang, semua orang, ialah penyakit kurang yakin kepada agama. Sebab apa? Sebab tak nampak. Sebab iman ini sebab benda tak nampak. Kurang yakin kepada agama kan. Apatah lagi mereka sudah kaya, apatah lagi mereka sudah banyak duit dan mereka rasakan bahawa semua ni mereka ada apa, dulu tak pandai, sekarang dah pandai kan. Bila dah pandai, dia rasa dia pandai itu hasil usaha dia, yang menyebabkan dia rasa bab qadar itu dah jadi nombor 10, tak jadi nombor 1 lagi. Okey. Seterusnya kan, kedudukan ilmu tauhid berbanding ilmu lain. Ketika bincang panjang tentang iman dengan Tuhan, ada bab-bab yang lain yang panjang-panjang lah tentang perincian satu-satu itu. Kedudukan ilmu tauhid. Di manakah kedudukan ilmu tauhid berbanding ilmu lain? Kemuliaan sesuatu ilmu terletak pada kemuliaan topik yang dibincangkan dan bidang perbahasannya. Jika ilmu perubatan lebih mulia daripada ilmu pertukangan, ini kerana skop perbahasan ilmu pertukangan berkaitan dengan kayu, sedangkan skop perbahasan ilmu perubatan berkaitan dengan tubuh pada manusia. Mana lebih penting, ilmu perubatan ke ilmu pertukangan? Ilmu perubatan ke ilmu pertanian? Yang lebih fundamental, yang dekat dengan manusia, itu lebih penting. Dia punya argument ni. Yang dekat dengan kita tauhid ni, keyakinan itu lebih penting daripada tauhid lebih penting daripada amalan. Ilmu tauhid lebih penting daripada amalan. Tauhid itu sekalian, satu benda ialah dia panggil dengan pembawaan. Dia membentuk pembawaan. Saya pun belajar tauhid, ni pun belajar tauhid, yang ni pun belajar tauhid. Orang Salafi pun belajar tauhid, orang ni pun tauhid. Kan? Orang ni pun belajar sifat 20, tapi ialah pembawaan itu, pembawaan seseorang itu, pembawaan sesuatu kumpulan itu, melibatkan cara dia faham tentang sesuatu perkara. Cara dia faham tu tauhid lah. Ilmu tauhid dah membetulkan cara faham yang betul. Macam mana cara faham yang betul? Ada orang cara faham dia Islam ni semayang, itu cara faham. Cara faham itu salah kan. Tauhid memang Allah Ta'ala itu satu, tapi cara faham Islam itu, cara faham itu disebut cara pembawaan itu kan. Itu yang perlu nak ditune dengan baik, sebab orang ni mempunyai macam-macam faham kan. Orang dengan pemikiran plural apa semua sekarang lagi lah macam-macam faham. Tapi tauhid ni bukan sekadar kita sifat 20, tapi juga membentuk pembawaan dan cara faham tentang agama kan. Orang yang salah faham tentang agama kan, walaupun dia tahu sifat 20, dia tahu, tapi cara faham itu salah, yang menyebabkan dia punya cara pembawaan agama itu tak betul kan. Macamlah orang yang anggap semayang ni mesti Islam ni semayang je kan. Yang lain daripada tu dia tak kisah. Itu cara faham yang tak betul tentang Islam. Jadi tauhid juga, ilmu tauhid juga ilmu membetulkan cara faham orang kan, supaya cara faham ni menimbulkan keyakinan, dan cara faham juga akhirnya menyebabkan dia nak ingin melaksanakan Islam kan, dalam kehidupan dia. Ngaji tauhid kan, pergi rumah jadi tak ketahuan. Ngaji tauhid tinggi kan, kenal Tuhan, ma'rifatullah Ta'ala kan. Tapi kat rumah sekular habis. Itu tak betul, cara faham tu tak betul kan. Bila tauhid tak adalah sekular kan. Tauhid tapi dia punya keluarganya, dia punya cara dia bisnesnya, dia punya cara kerjanya kan, terlibat dengan ribanya, dengan orangnya, dengan benda dah macam-macam lah yang bercanggah dengan agama kan. Itu tak tauhid, walaupun mengaji tauhid. Sebab mengaji tauhid ni sepatutnya dapat mengubati ke semua penyakit-penyakit itu
membawa keseluruhan kehidupan menjadi baik, kan? Jadi itulah tauhid juga mengajar selain daripada keyakinan, juga membentuk orang panggil pembawaan dalam kehidupan. Kalau ngaji tauhid je, habis buku ni khatam 5 kali, tapi kat rumah dia sekular, tak tahuan, kan? Anak bininya hidup dengan keadaan yang tak ni, kan? Jadi cara itu tak betul, maknanya masih lagi belum dapat membawa satu pembawaan tauhid yang betul. Jadi inilah yang sebab tauhid ini dia berkaitan dengan cara berfikir, fiqh berkaitan dengan amalan, kan? Tasawuf berkaitan dengan hati, kan? Pembawaan. Sebab tauhid dia ada package ni dengan tak sekadar keyakinan, dia juga dengan pembawaan. Sebab tauhid akan melahirkan amalan. Ngaji tauhid tapi tak beramal, macam tak yakin kepada Islam, kan? PhD tasawuf, PhD usuluddin, tapi jadi menentang Islam, itu PhD, kan? Kalau nak kira gitu, iblis lebih PhD lagi lah, kan? Dia dah masuk surga, dah masuk neraka, dah tahu dah, kan? Tapi tak yakin kepada Islam. Jadi sebab itulah tauhid tu sekalian, kedudukan ilmu tauhid berbanding ilmu lain. Tauhid sebagai fundamental. Kenapa? Dia membentuk cara berfikir, dia juga menggarap keyakinan, dia juga membetulkan kefahaman, dia juga cuba memotivasikan kita menggarapkan amalan. Itulah yang dibawa dalam ilmu tauhid. Mudah-mudahan, kan, saya sendiri dan juga tuan-tuan sekalian mempunyai, kita kata, kefahaman yang jelas tentang agama, pembawaan yang baik tentang Islam, dan juga mempunyai keyakinan yang mendalam tentang agama kita. Jadi kesimpulan itu sekalian yang saya sentuh pada hari ini, okay. Yang pertama saya sentuh tadi ialah berkaitan dengan tauhid ini ialah perlu membawa kepada pembuktian, kerana pembuktian itu akan melahirkan keyakinan. Nabi Ibrahim sendiri minta bukti daripada Allah Ta'ala bagaimana menghidupkan orang mati, bukan kerana tidak tahu, tapi nak melahirkan keyakinan. Kita belajar tauhid, cara yang dibawa oleh buku ini ialah dia cuba mendatangkan bukti-bukti dengan sains, dengan penemuan sains, supaya dengan sains itu dapat menggarap keyakinan kita tentang agama. Yang ketiga, tauhid ialah kita mensatukan Tuhan. Bila mensatukan Tuhan, menolak segala fahaman sekular, segala fahaman yang lain, dan mengesahkan Allah Ta'ala. Bila mengesahkan Allah Ta'ala, bermakna Allah Ta'ala Islam saja yang betul, yang lain selain daripada Islam ni semuanya salah. Yang keempat tu sekalian, tauhid ni ialah mengelak daripada keraguan, mengelak daripada keraguan. Masalah yang besar kepada orang sekarang ialah orang tak berapa yakin dengan Islam dan orang ragu dengan Islam. Buktinya ialah orang lebih suka percaya cakap doktor berbanding dengan cakap para ustaz. Kenapa? Sebab orang nampak bukti depan mata. Cakap kita, kan, cakap Quran ni tak nampak bukti, tunggu mati baru nampak, siapa nak percaya, kan? Itu kurang orang yakin. Yang kelima tuan sekalian, tauhid ini ialah dia bukan sekadar masalah tahu, tapi masalah keyakinan. Lebih daripada itu, dah dia juga cuba membentuk pembawaan kefahaman seseorang itu tentang kehidupan ini. Itulah tauhid. Sekiranya dia mengaji tauhid, tinggi tauhid yang kefahaman Islamnya, bagi dia punya pengajiannya, tapi pembawaan kehidupannya, rumah tangganya, maknanya yang masih lagi jauh daripada agama, maknanya kefahaman dia tentang Islam, tahunya tentang Islam, tapi kurang yakinnya tentang Islam. Dan tauhid yang keenam tauhid adalah package. Dengan tauhid yang betul ini, dia akan membawa amalan, dan juga dia akan bawa dia punya akhlaknya yang baik. Dengan demikian itu barulah kita menjadi orang yang boleh. Itu 6-7 yang perkara yang dapat saya kongsikan dengan tuan sekalian pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang muwahhidin, orang-orang yang tauhid yang betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa tuan-tuan nak pandangan, nak apa, silakan kalau ada lah. Kita ada bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.